MP Stampin gesa SPRM siasat kekayaan Taib Mahmud. Ahli Parlimen Stephen Stampin, Chong Chen Jen menggesa SPRM menyiasat aset bekas Yang di-Pertua Negeri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Sekurang-kurangnya, permintaan untuk pengisytiharan aset perlu dibuat oleh SPRM terhadap mereka iaitu keluarga Taib supaya kita orang Sarawak tahu berapa banyak harta-harta telah dikumpulkan sepanjang masa pentadbiran beliau. Oleh itu, saya sekali lagi seru kepada SPRM supaya ambil tindakan. Itulah hak asasi kita untuk tahu, katanya. Gesaan itu dibuat susulan tindakan Suruhanjaya Anti Rasuah itu yang menyiasat keluarga seperti Dr. Mahathir dan Daim dan mengarahkan mereka mengisytiharkan harta kepada SPRM. Daim dan isterinya Naimah Abdul Khalid masing-masing didakwa pada 29 dan 23 Jan kerana gagal mengisytiharkan harta mereka kepada SPRM. SPRM juga mengarahkan anak-anak Mahathir, Mirzan dan Muhzani mengisytiharkan harta masing-masing. Chong memuji siasatan terhadap keluarga Mahathir dan Naim sambil menggesa kerajaan mempercepatkannya. Dia juga mempersoalkan sama ada individu atau keluarga lain juga perlu menjadi sasaran siasatan SPRM. Bulan lalu, NGO Bruno Mensers Fund, BMF, yang berpengkalan di Sweden menggesa agar aset Taib dibekukan serta-merta berikutan kematian bekas Ketua Menteri Sarawak itu pada 21 Februari. Alright, pada 21 Februari. Okay. So kalau kita tengok dakwaan yang diadakan oleh BMF, yang dibuat oleh BMF mengenai perkara tersebut, kalau saya bacakan, right. NGO Swiss gesa kerajaan bekukan aset Taib Mahmud. NGO berpengkalan di Switzerland, Bruno Mensers Fund, menggesa agar aset bekas Yang di-Pertua Negeri Sarawak Abdul Taib Mahmud dibekukan serta-merta berikutan kematiannya semalam. Ini bulan lepas punya berita. Pengarah eksekutif NGO itu, Lucas Stallman, juga mahu kerajaan dan badan kehakiman membuka semula siasatan mengenai asal-usul kekayaan besar Abdul Taib dan ahli keluarga terdekatnya. Kami menyuruh SPRM membuka semula siasatan terhadap aset Abdul Taib yang ditutup pada 2016 atas alasan politik. Semua akaun peribadi Abdul Taib dan aset lain harus dibekukan serta-merta untuk mengelakkan kekayaan yang diperoleh secara alam itu daripada diambil oleh ahli keluarga, kata Strawman. BMF merupakan pengkritik yang lantang terhadap Abdul Taib Mahmud sekian lama, bahkan menulis buku mengenai kekayaan dan dakwaan rasuah yang dikaitkan dengan ahli keluarga bekas Ketua Menteri Sarawak itu. Strawman mendakwa dalam tempoh 60 tahun Abdul Taib menjadi penjawat awam, dia memperoleh sejumlah besar kekayaan walaupun terdapat larangan perlembagaan untuk Ketua Menteri dan Yang di-Pertua Negeri Sarawak terlibat dalam perusahaan komersial. Pada 2021, katanya BMF mendapat pendapat undang-undang yang menunjukkan penglibatan Abdul Taib sebagai pengarah dan pemegang syarikat ramah jelita Sdn Bhd melanggar Perlembagaan Sarawak. Syarikat itu, kata Strawman, terlibat dalam urusan jual beli tanah di Sarawak. Abdul Taib juga didakwa menyalahgunakan jawatan penjawat awam dan terlibat dengan rasuah apabila membenarkan penswastaan syarikat milik kerajaan terbesar iaitu Cahaya Mata Sdn Bhd CMS ke tangan ahli keluarga terdekatnya pada tahun 90-an. Sepanjang tempoh Abdul Taib menjadi Ketua Menteri, CMS mendapat manfaat daripada kontrak awam bernilai lebih 4.9 bilion ringgit, dakwa Strawman. Tambahnya lagi, Sarawak juga kehilangan sebahagian besar hutan hujan khatulistiwa kepada industri pembalakan dan peladangan di bawah pegangan Abdul Taib. Malaysia kini tidak dapat mengesahkan secara bebas setiap dakwaan dibuat BMF. Portal itu juga menghubungi isteri Abdul Taib untuk mendapatkan reaksi mereka. Abdul Taib Mahmud 87 meninggal di sebuah hospital swasta di Kuala Lumpur pagi semalam. Baik. Kisah ini saya rasa terpulang kepada SPRM untuk mengambil tindakan, terpulang kepada kerajaan Madani untuk mengambil tindakan. Kalau ditanya kepada saya, better untuk kita nak membuangkan persepsi, apa saja persepsi yang terdapat pada rakyat, lebih baik kita mengadakan siasatan tersebut. Bila dia kata bahawa SPRM pernah cuba mengadakan siasatan tetapi dihentikan, to be honest, saya, kalau orang yang sama lah, saya personally kenal pegawai SPRM. Saya kenal pegawai SPRM yang menyiasat dan yang menyiasat kes Taib Mahmud pada waktu itu, dan beliau mengatakan, bukan beliau mengatakan lah, tapi ada dakwaan mengatakan bahawa beliau telah ditarik daripada menyiasat kes itu. Maksudnya kes itu dihentikan untuk diteruskan siasatan. So I think
dengan apa yang berlaku sekarang ini, I think lebih penting untuk kita bekukan aset yang ada, sebab sekarang ini pembahagian of course, pembahagian harta dan sebagainya sedang berlaku. Bekukan, mulakan siasatan, dan lepas itu dah habis siasatan, kalau tidak ada apa salah laku, dan kita lepaskan untuk diberikan kepada kaum keluarga mereka. For me, that is fair lah. Terutama untuk rakyat Sarawak ni. Kita dah dengar cerita ni lama. Kita dah tahu cerita ni lama. Saya tak nak cerita panjang-panjang lah. Kan, sekarang ini kita kerajaan gabungan kan. Saya tak nak cerita panjang-panjang. Tapi saya berada dekat sini pun. Kan, keberadaan saya dekat sini pun, antara sebabnya adalah Taib Mahmud lah. Taib Mahmud. Kan, jadi why not? Untuk mengelakkan sebarang-sebarang sangkaan buruk dan sebagainya, why don't, saya setuju dengan kenyataan Chow Chang Ijan tersebut untuk kita mengadakan ataupun memulakan siasatan terhadap kekayaan Taib Mahmud, insya-Allah. Baik. Hari ini negara kita melihat pengukuhan ringgit berbanding USD apabila hari ini ditutup pada harga RM4.71 dan terendah pada hari ini RM4.68 tadi. Dalam tempoh ini ada satu tempoh di RM4.68 USD berbanding Malaysia ringgit. Kenapa ini berlaku? Seperti mana jangkaan saya semalam, bahawa hari ini adalah pengumuman bagi OPR, dan Bank Negara Malaysia telah mengumumkan bahawa overnight policy rate atau OPR itu kekal pada kadar 3% kali kelima berturut-turut. Okey, kali kelima berturut-turut. Pengumuman mengatakan bahawa OPR itu telah dikekalkan. Jawatankuasa Dasar Monetary MPC Bank Negara Malaysia membuat keputusan mengekalkan dasar semalaman pada 3% sejajar unjuran pasaran. Keputusan mengekalkan kadar penanda aras bagi kadar pinjam dan deposit negara itu diputuskan pada mesyuarat kedua MPC bagi tahun ini yang diadakan pada 6 dan 7 Mac. BNM berkata pada tahap OPR semasa, pendirian dasar monetary terus menyokong ekonomi dan konsisten dengan penilaian semasa berhubung prospek inflasi dan pertumbuhan. MPC tetap berwaspada terhadap perkembangan semasa bagi memaklumkan peningkatan prospek inflasi dan pertumbuhan dalam negeri. Dan sebagaimana saya alright. Sebagaimana yang saya sebut semalam bahawa apa orang kata BNM, sebenarnya jangkaan juga bukan saya yang tahu tapi jangkaan mengatakan bahawa BNM akan mengekalkan OPR ataupun dasar semalaman kepada 3% dan hari ini kita melihat bahawa dasar itu dikekalkan kepada 3%. Baik. Yang tu saya tak rasa terkejut sangat tetapi yang menariknya tuan-tuan, bila kita bercakap soal ekonomi, jom kita cerita bab ekonomi sikit boleh kita cerita bab ekonomi sikit. Now, okey, satu yang kalau kita belajar ekonomi secara basic kita akan faham bahawa inflasi dan unemployment rate ni dia ada inverse relation. Biasanya bila inflasi menurun, bila inflasi meningkat, unemployment rate akan menurun. Kerana apa? Semakin harga barang mahal, semakin inflasi itu meningkat dan mahal, maka banyak syarikat tidak akan mampu untuk hire pekerja, maka ramai pekerja akan dibuang. That is why dia ada inverse relation. Biasanya inflasi meningkat, unemployment rate akan menurun. Maksudnya ramai orang tidak akan bekerja. Dan terbukti, kalau kita lihat pada zaman PKP hari itu, pada tahun 2020, Perikatan Nasional Memerintah, pada waktu itu kita akan dapat lihat bahawa kadar inflasi yang tinggi, lebih kurang hampir 4% ke 5% pada waktu itu, dan kita tengok apa orang kata kadar unemployment yang juga meningkat. Maksudnya jumlah orang yang tidak bekerja itu juga akan semakin meningkat. Kita kata unemployment rate tu akan meningkat. Namun ada tak keadaan berlaku di mana inflasi kita menurun? Sepatutnya apa orang kata daripada bila inflasi menurun ni, unemployment rate kita ataupun kadar orang tidak bekerja itu akan semakin berkurangan, kita kata kan. Maksudnya unemployment rate tu akan meningkat, unemployment rate kita menurun dan inflasi kita menurun. So dalam keadaan itu ada ke tidak? Now, kalau itu berlaku, itu menjadi satu indikator bahawa ekonomi kita sangat baik. Itu menjadi indikator bahawa ekonomi kita sangat baik. Pada kebiasaannya, kalau inflasi meningkat, maka unemployment rate juga akan meningkat.
kan. Maksudnya jumlah orang yang tidak bekerja juga akan meningkat. So maksudnya employment rate tu menurun. Itu maksud dia. So bila inflasi meningkat, employment rate akan menurun atau unemployment rate akan meningkat. So biasanya dia akan ada correlation macam tu. Tetapi di Malaysia, apa yang berlaku sekarang ini, kalau kita lihat dari segi inflation rate dan unemployment rate, kedua-duanya pada kadar yang rendah, 1.5 dan 3.3. So di dalam ekonomi, walaupun perkara ini taklah kata jarang, tetapi apabila ia berlaku, itu adalah salah satu indikator yang akan dilihat oleh ekonomis untuk menunjukkan bahawa keadaan ekonomi sekarang ini berada dalam situasi yang sangat baik. Now, kenapa saya cakap benda ni? Kenapa saya buat benda ni? Bank Negara Malaysia dia tak reveal kenapa dia nak kekalkan OPR. Dia orang tak cerita kenapa dia orang nak kekalkan OPR. Kadar OPR itu tidak diceritakan kenapa dikekalkan. Tetapi saya berpendapat, sebab kalau dia nak cerita pun bukan untuk orang macam kita, orang ramai nak faham apa sebenarnya rasional ataupun apa parameter dan juga faktor yang digunakan untuk mereka nak membuat keputusan demikian. Tetapi saya nampak berkemungkinan di samping perkara yang saya sebut tadi dan juga indikator-indikator yang lain, di situ sebenarnya kenapa BNM nak kekalkan kadar OPR. Now, adakah kadar OPR ni akan meningkat suatu hari nanti? Pada pendapat saya, ya, dia akan meningkat. Dia akan meningkat, tetapi bukan kadarnya sekarang. Dan sebagaimana saya sebut dan juga yang disebut oleh pakar dan juga oleh US, pada bulan Jun ini ke atas Jun Julai ini, pada bulan musim panas ini, Amerika Syarikat dikatakan akan menurunkan kadar interest mereka, kan? Kadar interest mereka, dan sekiranya penurunan interest tersebut berlaku, saya jangka, ini jangkaan saya, berkemungkinan OPR kita akan dinaikkan untuk attract pelabur datang ke negara kita. Ini pendapat saya. Dan saya bukan pakar ekonomi nak mengatakan sebaliknya. Tetapi it's logical enough kalau kita nampak bahawa itu berkemungkinan berlaku. So kadar inflasi ni berapa yang bagus? Sebenarnya kalau berdasarkan kepada ekonomi, kadar yang bagus adalah in between 1.5 to 2%. 2% is actually sangat cantik. Tetapi kalau dia berkisar 2.5 to 1.5 itu adalah kadar yang menarik, yang cantik. Even kalau dia negatif sekalipun, jangan terlalu lama. Negatif pun sebenarnya in the long run tak bagus. One month ataupun satu tempoh yang singkat, yang pendek tak apa. Tapi kalau dia dalam kadar yang lama pun sebenarnya tak bagus untuk ekonomi. Kan? Tak bagus juga untuk ekonomi, menunjukkan ekonomi tidak berkembang. So dia kena dalam kadar yang perlahan. Kenapa? Secara umumnya sebab kita kena faham, kalau kadar inflasi itu dalam sekitar 1.5 ke 2%, kita kena faham macam ni. Ada orang kata, kenapa kita tak turunkan je inflasi, deflation, supaya harga barang turun? Tuan-tuan tak nak harga barang turun jadi deflation. Kita tak nak deflation, tuan-tuan. Once kita deflation, ekonomi kita tidak berkembang, ramai orang akan kena buang kerja. Now, too low, too high is bad. Inflation too low, ekonomi tidak berkembang. Too high, berkembang terlalu cepat. Maksudnya permintaan lebih tinggi daripada demand lebih tinggi daripada supply. Rakyat kita tak boleh cope. Sebenarnya yang kita nak, kita kena minta ataupun kena usaha untuk inflate, kembangkan gaji kita. That's why kalau kita tengok, biasanya kadar perkembangan gaji setahun di sekitar 2% ke atas. And that's why kenapa inflasi 2% itu just nice. So that kadar gaji kita 3% macam tu, kan? Kalau kita tengok 3%, so kita boleh cope dengan kenaikan harga barang tahunan. So bila gaji tak berkembang, jumlah gaji tak berkembang, tidak ada pertambahan pada kadar gaji, tetapi inflasi 4-5%, yang itu yang kita akan menghadapi masalah. Nah, balik kepada cerita mata wang kita tadi, kita tengok daripada sini dia mula mengukuh. So bila sebut ni 4.8 semuanya, kenapa kita ada intervention? This is what we mean. Kenapa kita kata bila kita tengok secara fundamentalnya ekonomi kita mengukuh, kita tahu secara teorinya bahawa ringgit kita akan naturally mengukuh. Sebab apa kita kata benda yang berlaku, orang kata ringgit itu RM4.80 bukan disebabkan oleh masalah internal. Itu adalah masalah eksternal. Dan kita tak boleh intervene. So bila sekarang ini dalam keadaan US pun dah mula hari ini, dah pergi kepada Kongres untuk bentangkan kepada Kongres tentang ekonomi, sama ada mereka nak turunkan atau tidak. Dalam pembentangan tersebut dikatakan mereka nak mengekalkan sementara waktu, sementara menunggu satu tempoh untuk mereka nak turunkan interest rate. Tetapi itu sendiri sudah menimbulkan keresahan di kalangan
pelabur. So that's why it is important untuk kita faham apa orang kata inflation rate ini. Okay.